Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatin Iliani binti Hamdan. Nombor metrik di 183111030. Kumpulan kami iaitu kumpulan 9 ingin membentangkan tajuk meminta izin daripada janda untuk menikahinya dengan bercakap dan meminta izin anak dara dengan diam. Slide seterusnya yang pertama iaitu pengenalan hadis. Pengenalan hadis ini dari Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari Abu Salamah. Abu Hurairah menuturkan kepada mereka bahawa Nabi Muhammad SAW ni bersabda, "Atun kahul al-ayamu hatta tustamara wala al-bikru hatta tustazan." Maksud yang di sini, janda tidak boleh dinikahkan sehingga dia diminta perintahnya, dan anak gadis ni tidak boleh dinikahkan sehingga diminta izinnya. Dan seterusnya ada juga sahabat Rasulullah bertanya kepada Rasulullah bagaimana cara untuk mengetahui yang anak gadis tu bersetuju untuk dikahwinkan, dan baginda menjawab, bila dia diam tu berarti dia telah memberi izin untuk menikahnya. Dari fiqh hadis ni, yang seterusnya dari fiqh hadis ni, Abu Razak ni meriwayatkan kepada Umar bin Al-Khattab. Beliau berkata, salah seorang kamu ada yang tergamak mengahwinkan anak perempuannya, iaitu orang tua yang tergamak mengahwinkan anak perempuan mereka tu dengan orang yang buruk rupa. Dan ingatlah bahawa sesungguhnya mereka juga menyukai apa yang kamu suka. Sebab bila anak gadis mereka tu, bila anak perempuan mereka tu tanda mereka diam tu, maknanya mereka bersetuju untuk dikahwinkan. Ini sememangnya tidak dapat lagi dimungkiri kerana selera dan keinginan antara lelaki dan perempuan itu adalah sama dan menyukai pasangan ideal. Oleh yang demikian, Islam juga mana itu Islam suruh terlebih dahulu orang tua meminta izin perempuan terlebih dahulu anak perempuan mereka meminta izin kepada anak perempuan mereka untuk dinikahkan. Maknanya jika anak perempuan itu tanda dia diam, berarti dia telah memberi keizinan, kerana perempuan ni sifat malu perempuan tu sukar untuk berterus terang. Bila mana dia diam tu, kita akan menganggapkan yang diam tu sebagai tanda setuju dan bukti dia redha dengan pilihan orang tua dia. Slide seterusnya, Al-ayamu ni daripada analisis lafaz daripada hadis tu, iaitu al-ayamu ni bermaksud perempuan yang ditinggal suaminya, baik ditinggal mati maupun diceraikan. Maksudnya di sini baik ditinggal mati maupun diceraikan. Kalimat ni kadang-kadang ni digunakan dalam perempuan yang tak bersuami, iaitu dalam keadaan janda yang perempuan yang tak bersuami. Maknanya kalimat ni adalah betul dari secara bahasa. Yang seterusnya, tustamara ni bermaksud seorang perempuan ni tidak boleh dikahwinkan sebelum diminta persetujuan dan keredaannya. Seorang perempuan yang tidak dikahwinkan sebelum ni, maksudnya anak gadis dara yang mana orang tua tu menyuruh anak perempuannya dikahwinkan dengan pilihan orang tua dia tu lah, pilihan orang tua bapa dengan mak dia tu, pilihan dia. Maknanya kalau seorang tu tidak boleh kahwinkan sebelum, maknanya dia perlulah bersetuju dulu, perlulah meminta keizinan terlebih dahulu jika kalau nak dikahwinkan dengan orang pilihan jodoh mak ayah dia tu. Yang seterusnya, al-bikru ni bermaksud perempuan yang belum berkahwin, dan status ini merupakan lawan kata janda. Maknanya perempuan yang belum berkahwin ni anak dara. Anak dara ni yang belum bersuami dan belum ada terikat dengan di mana-mana ni, tapi dia di bawah jagaan mak ayah dia lah. Itu maksud dia anak dara. Yang fiqh hadis yang seterusnya, seorang janda tidak boleh dinikahkan kecuali setelah meminta izin kepadanya. Maksudnya di sini seorang janda ni yang sudah
berusia balik, yang berusia balik dah, dia tidak boleh dikahwinkan baik ayah ataupun datuknya kecuali meminta izin kepadanya. Kemudian janda ni dia kena pilihan hati dia sendiri. Kalau macam ayah dia ataupun anak pak saudara ataupun datuk dia, tak boleh paksa yang janda tu untuk dikahwinkan. Janda tu yang kena pilihan hati dia sendiri. Kalau mana dia suka kat lelaki tu, pilihan dia, barulah dia boleh berkahwin. Ini okay, berdasarkan ulama yang saya baca dalam buku fiqh hadis ni. Okay. Dan ada juga ulama yang berbeza pendapat mengenai janda yang belum berusia balik. Maksudnya daripada menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, mereka boleh dikahwinkan ayahnya sendiri, iaitu ayahnya sendiri boleh dikahwinkan anak dia, iaitu anak dia tu janda. Dan menurut Imam Syafi'i, Abu Yusuf dan Muhammad, seorang ayah tidak berhak mengahwinkan anak perempuannya yang keperawanannya hilang lantaran persetubuhan. Okey. Yang seterusnya iaitu seorang gadis tidak boleh dikahwinkan kecuali setelah mendapat keredaannya. Seorang ayah dan selainnya tidak berhak memaksanya untuk berkahwin jika gadis itu sudah berusia balik. Okey, maksudnya di sini gadis tu perlulah meminta keizinan terlebih dahulu untuk dikahwinkan. Jika mana itu yang dah balik lah, yang sudah berusia balik, dan ayah ni tidak berhak memaksa anak dia tu untuk kahwin, sebab anak dia tu dah berusia balik, maksudnya dalam 30-an, 20-an macam tu, 25 ke atas tu dah berusia balik, dan ayah dia tidak boleh paksa sebab anak dah tua lah, maksud dia situ kan. Dia kena pilihan hati dia sendiri, kena ayah dia untuk meminta izin terlebih dahulu untuk mencari jodoh kepada anaknya. Okey, itu pendapat kebanyakan ulama. Dan seterusnya ada juga pendapat kebanyakan ulama yang diceritakan oleh Tirmidzi, iaitu sementara gadis kalau yang belum berusia balik, contohnya 30-an yang ke bawah, dikahwinkan olehnya secara ayahnya boleh paksa. Ayahnya boleh paksa anak dia kahwin sebelum berusia, yang mana anak dia tu belum berusia balik. Iaitu yang ni berdasarkan kesepakatan ulama yang mana dalam buku fiqh hadis ni. Okey, itu sahaja dari saya. Terima kasih. Saya akan seterusnya saya akan memberi kepada kawan saya untuk membentangkan slide yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Munawwarah binti Mazlan, memetrik di 18310975. Okay, saya akan beritahukan tentang latar belakang perawi, iaitu Abu Hurairah. Sebelum beliau memeluk agama Islam, nama beliau ialah Abdul Syah, dan nama selepas memeluk agama Islam ialah Abdul Rahman. Okay, kemudian nama yang diberikan oleh Rasulullah ialah Abu Hurairah. Abu Hurairah dilahirkan pada 19 tahun sebelum hijrah. Abu Hurairah berasal daripada kabilah Al-Dusi di Yaman dan memeluk agama Islam pada tahun 7 hijrah ketika Rasulullah berada di Khaybar. Beliau mendapat nama Abu Hurairah dari Rasulullah kerana beliau amat gemar bermain dengan kucing. Wafatnya beliau di Madinah pada 58 hijrah 687 Masihi pada usia 78 tahun dan meninggalkan sebanyak 5,374 hadis. Seterusnya, persetujuan dan penyaksian anak dara dan janda dalam pernikahan. Dalam persetujuan janda, Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahawa Nabi SAW bersabda, yang bermaksud seseorang itu lebih berhak ke atas dirinya daripada walinya. Dan persetujuan anak dara, Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari Abu Salamah, Abu Hurairah menuturkan kepada mereka bahawa Nabi SAW bersabda, yang bermaksud janda tidak boleh dinikahkan sehingga dia diminta perintahnya, dan gadis tidak dinikahkan sehingga diminta izinnya. Mereka pun bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana izinnya? Dan beliau menjawab, bila ia diam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Izzatu Husna binti Ishak. Nombor matrik di 183109886. Seterusnya saya akan sambung kepada galakan meminta izin daripada anak gadis. Wali terbahagi kepada dua, iaitu wali mujbir dan wali ikhtiar. Wali mujbir ialah bapa dan datuk sebelah bapa sahaja. Wali mujbir hanya boleh mengahwinkan anak dara sama ada kanak-kanak atau dewasa dan berakal atau gila. Bapa dan datuk sebelah bapa boleh mengahwinkan anak atau cucu perempuannya tanpa izin dan kerelaan. Ini bermakna bapa dan datuk lebih mengetahui akan kebaikan kepada anak gadisnya dan mewujudkan perasaan kasih sayang terhadapnya. Justru mereka tidak akan memilih calon suami kecuali yang sesuai dengan kebaikan anak perempuannya. Seterusnya wali ikhtiar. Wali ikhtiar ialah semua susunan wali mengikut tertib. Namun sekiranya wali tersebut dalam keadaan ihram, hak pewalian tidak berpindah kepada wali yang berikutnya, akan tetapi kepada sultan. Ihram tidak menghilangkan hak pewalian kerana wali tersebut masih cerdas dan baik pemikirannya. Ianya hanya menghalang akad perkahwinan. Wali ikhtiar hanya berlaku untuk mengahwinkan perempuan janda, tidak boleh dikahwinkan oleh walinya walaupun bapanya sendiri, melainkan dengan keizinan dan kerelaannya. Bapa atau datuk sebelah bapa adalah wali mujbir, yang mana memaksa anak gadis berkahwin tidaklah afdal tanpa mengambil kira pandangannya. Namun yang lebih baik dan sunat meminta izin untuk mengahwininya sebagai suatu tanda penghormatan dan menyedapkan hatinya. Berdasarkan hadis daripada Rasulullah SAW bersabda, maksudnya, janganlah dikahwinkan janda sehingga diminta persetujuannya, dan janganlah dikahwinkan anak dara sehingga diminta izinnya. Para sahabat bertanya, bagaimana mengetahui keizinannya? Rasulullah SAW bersabda, dia diam. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Berdasarkan daripada hadis ini menunjukkan bahawa sunat kepada bapa atau datuk wali mujbir untuk meminta izin daripadanya. Ini bermakna wali mujbir lebih berhak terhadap anak perempuannya berbanding wali ikhtiar kepada janda yang boleh menentukan boleh menentukan keizinan dan pilihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aina Faikal Syabibi binti Masri. Nombor matrik di 183109886. Seterusnya saya akan sambung galakan daripada Rasulullah kepada lelaki. Yang pertama, mengahwini anak dara. Anak dara ni bermaksud perempuan yang belum pernah berkahwin. Berdasarkan beberapa hadis Nabi SAW yang menggalakkan berkahwin dengan anak dara, sabda Nabi Muhammad SAW iaitu, alaikum bil abkari fa innahunna a'zabu afwahan wa antaku arhaman wa arda bi yasir. Maksudnya, hendaklah kamu mengahwini anak dara. Ini kerana mereka lebih baik perkataannya, lebih subur rahimnya dan lebih reda dengan yang sedikit. Riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menyatakan bahawa Rasulullah SAW menggalakkan kepada muslimin agar berkahwin dengan perempuan yang masih dara. Ini kerana perempuan yang masih dara akan menunturkan kata-kata yang baik, mampu untuk melahirkan anak yang ramai dan lebih reda dengan kehidupan yang sederhana. Ini akan menguatkan lagi ikatan perkahwinan yang dibina di antara mereka. Imam Asy-Syafi'i juga menjelaskan bahawa seorang lelaki disunatkan untuk berkahwin dengan anak dara kerana mereka selesa dengan orang pertama yang menggaulinya. Maka Rasulullah SAW menjelaskan mengapa perlu seseorang lelaki untuk memilih bernikah dengan anak dara berbanding janda. Isu yang kami bawakan dalam tajuk ini adalah menikahkan anak perempuan tanpa rela. Dalam mazhab Syafi'i secara khususnya, bapa dan datuk merupakan wali mujbir sebagai pelindung yang mana ianya boleh memaksa anak perempuan untuk berkahwin sekalipun tanpa kerelaan dan keizinan anak perempuan berkenaan.
Dalam arti kata lain, sekalipun anak perempuan itu tidak mengenali siapakah suaminya dan apakah risiko atas perkahwinan tersebut, maka bapa dan datuk berhak ke atasnya. Dalam pegangan mazhab Syafi'i, kita didapati bahawa terdapat banyak kes-kes kahwin paksa dalam masyarakat Nusantara, terutamanya pada zaman dahulu, yang mana wanita tidak diberi pilihan. Sebagai contoh, dalam filem P. Ramlee iaitu Penarik Beca merupakan satu kritikan sosial ke atas amalan masyarakat yang berleluasa pada zaman itu. Contoh lain ada di Indonesia, iaitu dalam filem Perempuan Berkalung Serban yang mana ianya juga menceritakan bagaimana seorang kiai menikahkan anak perempuannya. Seorang kiai ni seorang datuk yang menikahkan anak perempuannya walaupun datuk menikahkan cucu perempuannya tanpa kerelaannya. Ini semua boleh dianggap sah dalam pegangan mazhab Syafi'i. Namun terdapat juga beberapa pandangan dalam mazhab yang lain juga menganggap bahawa pernikahan tanpa rela anak perempuan itu adalah sah. Hal ini membawa kepada kalangan bapa untuk menikahkan anaknya yang masih kecil dan mereka hanya tahu untuk mengahwinkan anaknya apabila tiba masanya. Seterusnya, Dr. Yusuf Al-Qaradawi menolak pendapat yang membolehkan bapa memaksa anak perempuannya berkahwin. Siapa tahu sekiranya Imam Asy-Syafi'i hidup pada zaman kita dan melihat kemajuan pengetahuan dan ilmu yang dicapai oleh anak gadis kita pada hari ini, sehingga kan mereka anak gadis ini mampu menilai lelaki yang datang meminang mereka atau yang ingin berkahwin dengan mereka tanpa kerelaan akan menyebabkan kehidupan mereka dalam rumah tangga menjadi seperti neraka. Berkemungkinan jika Imam Asy-Syafi'i melihat hal ini, beliau akan mengubah pendapatnya seperti mana beliau telah mengubah banyak pendapatnya. Yang ketiga, apabila dilihat terdapat banyak hadis-hadis Nabi SAW, baginda tidak membenarkan paksaan dalam perkahwinan sekalipun pada zaman baginda. Paksaan ke atas wanita dalam pelbagai keadaan berlaku dalam masyarakat Arab, Parsi dan selainnya. Namun paksaan ke atas wanita namun Islam telah datang untuk memansuhkan paksaan ke atas wanita dalam menentukan hidup mereka. Berdasarkan hadis daripada Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, "Janganlah dikahwinkan janda sehingga mendapat arahannya dan jangan dikahwinkan anak dara sehingga diminta keizinannya." Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya meletakkan hadis ini dengan tajuk Babul yankahu ababa wa ghairuhu al-bikru was-sababu illa biridadiha, iaitu bermaksud bab bapa dan selainnya tidak boleh menikahkan anak dara ataupun janda tanpa kerelaan. Sekian, terima kasih. Baiklah, yang terakhir sekali kesimpulan untuk tajuk ini. Berdasarkan hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari menyebutkan Aisyah begitu bermanja dengan Rasulullah kerana baginda belum pernah berkahwin dengan dara selain darinya. Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Sekiranya kamu pergi ke sebuah lembah yang mempunyai pokok telah dimakan dan sebatang lagi belum dimakan, mana satu yang disukai oleh untamu?" Rasulullah menjawab, "Pokok yang belum dimakan." Pertanyaan Aisyah itu walaupun ditujukan kepada pokok dan unta, tetapi membawa pengertian sebenarnya ada kaitan dalam soal memilih wanita yang sudah bergelar janda atau anak dara untuk dijadikan isteri. Malah yang lebih penting lagi, Rasulullah sendiri secara spontan seolah-olah memberi gambaran bahawa anak dara lebih sesuai dijadikan pilihan.
Hikmah atau keistimewaan memilih seorang isteri yang berstatus anak dara berbanding janda antaranya ialah: yang pertama, anak dara memiliki sifat dan sikap yang lebih memuaskan hati dalam melayani suami penuh dengan kasih sayang. Anak dara mampu untuk bergurau senda dan terlalu mengambil berat terhadap sebarang permasalahan yang dihadapi oleh suaminya. Yang kedua, anak dara dapat memberikan kasih sayang sepenuhnya kerana ini merupakan pengalaman pertama menempuh kehidupan berumah tangga. Maka mereka akan menjaga kerukunan rumah tangga agar kekal selama-lamanya. Yang ketiga, emosi anak dara tidak bercelaru kerana belum pernah disentuh oleh lelaki lain melainkan suaminya. Wanita seperti ini sudah semestinya mendapat pujian daripada Allah sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran, iaitu maka wanita-wanita yang baik itu ialah yang taat, memelihara perkara-perkara yang tersembunyi dengan cara yang dipeliharakan oleh Allah. Surah An-Nisa ayat 34. Yang terakhir sekali, antara kunci kebahagiaan rumah tangga adalah apabila mana-mana pasangan mendapatkan cahaya mata. Bahkan ini akan menguatkan lagi hubungan di dalam perkahwinan tersebut. Untuk itu menjadi tanggungjawab kita untuk mengikut setiap panduan yang telah diberikan oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah SWT mengurniakan kita zuriat-zuriat yang soleh dan solehah serta penyejuk mata ibu bapa. Sekian dari kumpulan kami.